Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala haula wala quwwata illa billahi. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, af'al situ al-af'al mana perbuatan jamak daripada fi'lun. Fi'lun mana perbuatan, af'al mana segala perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang maujud selain dia. Ini besar tajuk kan. Tiada yang maujud, tiada ada selain dia. Mana yang ada sebenar ialah dia. Maujud sini ai ala sabilil istiqlal. Dimaksudkan wujud di sini wujud atas jalan istiqlal. Apa makna istiqlal? Wujudul mutlak. Apa makna wujudul mutlak? Wujudul hakiki. Ada banyak tarif itu. Mawujud atas jalan istiqlal. Apa makna istiqlal? Mana terasing. Mana kewujudan yang terasing. Apa makna terasing? Dia tidak berkait dengan sesiapa pun. Ada wujud macam ni tak ada, melainkan Tuhan je. Sebab wujud kita tidak terasing. Wujud kita terikat, dipanggil wujud yang muqayyad. Ada wujud Tuhan mutlakun, wujud yang mutlak, mana wujud yang tidak diikat oleh sesiapa, bahkan dia yang mengikat sesiapa. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mawujud selain Allah, semua diikat oleh Allah Ta'ala. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala pada azal, wala syai'a ma'ah. Tidak ada sesuatu pun serta dia, tunggal ahad. Ya, betul. Bila masuk makam makrifat, dia akan masuk makam, ya, iaitulah kana Allah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala dan tak ada sesuatu pun serta dia. Dia memandang pada asal dia, lenyap yang lain. Kemudian barulah Tuhan jadikan uhibbu an u'rifa fahalakal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Allah Ta'ala jadikan apa? Sebab disuka dia dikenali. Ya, maka sebab itu makrifat akan Allah itu ibadat paling besar sekali. Tanpa makrifat, ibadat itu tidak bernilai. Ya, sebab itu bila kenal seorang sebenar-benar kenal akan Tuhan, confirm kalbi dia tidak akan pergi ke mana. Tetap kalbi dia akan cinta kuat dengan Tuhan, mahabbah dengan Tuhan, asyik dengan Tuhan bila dia kenal. Ya, mana mungkin benda paling hebat hati tidak jatuh. Ya, kalbi manusia diperangaikan dia akan jatuh hati, cinta hati dia kepada benda yang terlampau hebat, benda yang paling hebat. Maka siapa lebih hebat dari Allah? Ya, tapi kenapa tak jatuh? Sebab dia tak kenal. Dia kenal siapa dia Ta'ala betul. Sebab dia dasar pertama kena kenal. Kalau dia kenal, dia akan jatuh cinta, mahabbah. Dan bila cinta dengan Tuhan kuat, nasaya ringan segala perintah yang diarah pada dia. Ya, sebab seseorang bila dia cinta dia akan buat apa saja kekasih disuruh. Ya, maka kekasih yang sebenar ialah Allah Ta'ala. Ya, bila dikasih sungguh, apa saja Tuhan buat dia ringan. Sebab itu membentuk mahabbah adalah sangat penting. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah mahabbah. Dan mahabbah takkan hasil kalau tak kenal. Sebab Tuhan kata apa? Bila tak kenal maka tidak cinta. Dia tak kenal, maka hati dia takkan jatuh kepada Allah Ta'ala. Sebab wajib kita menjatuhkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Ya, maka nak jatuh hati mesti dikenal. Sebab tu mesti kenal. Ni af'al dulu. Kenal perbuatan dia. Mana hakikat dia tiada yang maujud selain dia. Tuan Zubair kata ada ia tiada engkau. Maka tapi ada tu kena faham tu. Ada dikendaki sini ada yang hakiki. Ya, setengah ada orang ilmu sesat dia faham silap. Jika ada ni yang ada ni. Tak ada melainkan dia kan. Sekarang ada tak depan mata kita ni? Ada kan kita lah Tuhan kata. Sesat kafir. Dia tak faham maksud ada je. Kalau dia tanya, ya, kalau dia kata tak ada melainkan dia, ni yang ada ni, tanya dia ada yang dikendaki sufi, ada macam mana? Bukan ada yang dia faham. Ada faham nampak ada, bukan ada ni.
Ada ni semua bayang-bayang ni kan. Ada kita ni membayangi akan ada Allah Ta'ala. Kudrat kita membayangi kudrat Tuhan. Asma' kita membayangi asma' Tuhan. Af'al kita membayangi af'al Tuhan. Ya, membayangi, mana dia menunjuk. Sebab kita dipanggil ceritanya. Faham? Makhluk semua ni cerita Allah. Apa mana cerita Allah Ta'ala? Mengkhabarkan akan kewujudan dia, menceritakan akan keberadaan dia yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Itu maksud dia. Jadi semua makhluk dipanggil cerita dia. Apa mana cerita? Dalil, menunjuk ke arah wujudnya dia dengan sebenar-benar wujud. Tidak adalah yang maujud selain dia. Mana wujud yang sebenar-benar wujud, itu maksudnya. Wujud yang lain ni wujud tak sebenar. Kan? Apa maknanya wujud tak sebenar? Bukan hakiki. Apabila hakiki, Arab panggil apa? Majaz. Lawan hakiki ialah majaz. Majaz mana sandar dia ambil nama, bukan dia sebenarnya. Ya, contoh air paip. Air paip tu ambil nama je. Air tu bukan air paip. Paip ni batang bosi. Bosi mana ada air kan. Contoh pergi kedai highway, beri besi sebatang, kita pulas 3-4 orang. Keluar air tak? Melecit tangan pun tak keluar air. Bosi mana ada air. Tapi kenapa dia dapat air nama air paip? Itu majaz, sandar. Sebab lalu kat dia. Sebenarnya air dekat kolam Nurul Tunggal tu. Air telaga sana, tu kolam sana, nakung air. Tu air dia tu. Tapi bila kena lalu je kat batang paip, ambil lah nama batang paip. Adakah itu hakiki batang paip punya air? Bukan. Begitulah kita makhluk. Adakah perbuatan kita hakiki? Tidak. Ya, Tuhan terangkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang jadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, sila cari jalan makrifat sampai terasa perbuatan Allah. Lagi dia bergerak tak rasa perbuatan Tuhan, dia rasa dia, itu dia belum masuk lain makrifat yang sebenar. Dan rasa itu bukan di luar dan bukan di lidah, bukan di otak, tapi di kalbi. Kalbi rosil. Sebab tu nak rasa dia, sebab tu disebut dia je. Allah, 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 atau hu. Itu zikir masing-masing. Tujuan dia nak menyatukan pandangan dia kepada tauhid khas. Ya, itu. Yang lain itu ada dengan perbuatannya. Ada. Selain Allah masuk kita ni, ada kita tapi dengan perbuatan dia. Mana semua makhluk adalah dipanggil asar, kesan. Ya, kesan. Siapa yang memberi kesan dipanggil muasir. Siapa dia? Huwallah Ta'ala. Ya, kalau nisbah kata kesan, kita makhluk dipanggil asar, maka Tuhan dipanggil muasir. Kalau kita nisbah kepada menengok pada penciptaan, maka kita dipanggil makhluk, Tuhan dipanggil khalik atau regu dia. Ya, bila makhluk regu dia khalik. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dicipta, dijadikan. Maka di sana ada al-khaliq, mana allazi khalaqa, yang mencipta dan menjadikan. Yang mencipta menjadikan dia, kita semua adalah bahan ciptaan dia. Jadi yang lain itu, manakala makhluk semua termasuk kita, adalah perbuatannya. Apa perbuatan? Af'al dia. Ada perbuatan. Jadi kita ini kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala yang melimpah dari keadilannya. Ya, Tuhan limpahkan kurniaan dia, fadlan dia, ya, kepada kita. Adalah kita dengan bentuk yang sebaik-baik, fi ahsani taqwim. Ya, kita ni sebaik-baik kejadian dan ni. Kalau Tuhan jadikan kita jalan mengangkak macam beruk, jangan. Ya, manusia tapi jalan ni macam beruk. Pergi pejabat mengangkak main-main. Udur nau. Ya, hidung kita pula tongkat naik ke langit, habis hujan masuk belakang. Dia dah jadikan kita cantik ni. Ya, secantik-cantik. Cuma ulama kaji ni, berdiri kita sebagai alif ahad. Ya, kita sembahyang duduk sebagai mim ha mim dal Muhammad. Semua isyarat-isyarat itu. Nak isyarat kepada wujud. Ya, yang panggil awal wujud. Awal wujud ni sebab makhluk bahwa nurul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sesempurnanya dan seadil-adilnya, ya, Tuhan mentajalikan semua itu besar pada makhluk tadi. Asma' dia, sifat dia, af'al dia. Bagi kita ni tempat pentajalian, cermin, mir'ah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah, bukan wajah mandi Tuhan. Wajah itu makna wajah tajalli, tempat pentajalian. Semua yang kita lihat, langit, bumi, ya, darat, laut, kiri, kanan, atas, bawah, semua itu dipanggil mahalut tajalli, tempat memandang. Cermin yang kita pandang tu ada dalam dia, kita akan nampak. Pandang daripada makhluk, nampak dalam dia Khalik, atau maksud ini. Dia maha bijaksana, itu sifat semestinya. Kalau tak bijaksana, bukan Tuhan namanya. Bijaksana itu sifat kamal, sengaja daripada kamalat, kesempurnaan. Maka itu sifat Allah Ta'ala. Segala kekurangan itu mustahil bagi Tuhan. Bila sebut Tuhan saja, dia kena bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau ada kecacatan, itu bukan Tuhan, ya. Dia maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Semua yang dibuat tu ada hikmat-hikmat yang tertentu. Maha adil dalam segala hukumnya. Tuhan maha suci daripada sifat zalim, ya. Ya Allah. Kemudian tidak dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hamba. Sifat adil hamba itu sifat yang baru datang. Ia pun adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah. Kerana hamba itu bergambar, kerana hamba itu tergambar daripada kezaliman. Bahawa manusia disebut sifat zalim, dengan kita ni apa yang dia panggil? Harus. Mana? Tak ada masalah kalau orang tu sifat zalim pun orang tak pelik. Tak ada sifat zalim pun tak pelik. Mana benda yang boleh berlaku. Tapi bagi Tuhan tak boleh, itu mustahil. Ya, tak diterima akal Tuhan tu bersifat dengan zalim. Sebab zalim tu kekurangan. Maka bila kurang, itu bukan Tuhan. Bila Tuhan, dia tak bersifat kekurangan. Sebab tu zalim tidak ada di Tuhan. Itu sifat makhluk, manusia biasa. Itu mana tidak tergambar kezaliman daripada Allah Ta'ala. Sebab tidak dijumpai milik bagi yang lain daripada, sehingga ada pengurusannya itu zalim. Faham? Sebab tidak ada dijumpai, tak dapat nak cari milik selain Tuhan ada. Milik dia sebenarnya alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semua makhluk dipanggil alam adalah milik dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Mana semua alam bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Sebab satu orang guru, dia pening kepala. Dia pergi mengajar 2 hari, tak boleh mengajar 3 hari kan. Dia duduk main dengan kepala dia, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan orang kafir itu Islam, kemudian masuk ke syurga? Ini Allah Ta'ala sendiri jadikan dia kafir, kemudian Allah Ta'ala masuk dia ke dalam neraka. Macam mana benda macam ni boleh berlaku? Kan baik Tuhan jadikan dia semua Muslim je. Dia tanya kita, tuan-tuan. Kita jawab sepatah je. Kita kata itulah Tuhan. Lagi dia pening. Jawab dia, itulah Tuhan. Apa maksud dia? Maknanya semua tu adalah milik dia. Milik dia, sebab dia kata semua tu milik dia. Bila milik kita, milik dia, dia nak buat apa orang panggil zalim nak? Kita ada baju 10 helai, kita nak pakai, nak bagi orang, nak buat kain buruk, orang tak panggil zalim. Sebab apa tu? Hak dia. Hak dia. Kalau hak orang lain dia pergi urus, tak kena, ada orang panggil zalim. Ya. Sekarang makhluk semua milik dia. Dia jadi pun dah mujur dah kita. Oleh kerana itulah bila kita dapat iman, dapat Islam, masya-Allah, jagalah baik-baik. Ya. Sebab kalau dia tak bagi tu habis kita, tak ada mahkamah kita nak bawa. Ya, orang kafir tu, dia kafir tu, mana mahkamah nak bawa? Ya. Kalau dia mati dalam keadaan tempat mati, neraka tempat, wala ayazubillah. Ya, bagi kita orang beriman, nikmat besar. Tidak ada apa satu pun kemustahakan kita mendapat iman dan Islam. Tak ada satu benda mustahak mana kita mesti dapat, Tuhan kena bagi tu, tak ada. Semua rahmat dan kurnia dia je. Sebab tu kita wajib bersyukur, dan sengaja pertanda kita membesarkan bersyukur tu ialah apa? Jaga. Ya, jaga betul-betul iman dan Islam yang sangat tinggi nilaian. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam nikmat paling besar dalam hidup manusia.
Cukup bagi kita kalau tak ada lain ni dua ada pun cukup tu. Sebaliknya tak ada makna kalau dua benda ni tak ada, dia kaya macam mana, dia hebat macam mana atas dunia pun, mana pergi Karun, mana pergi Namrud, mana pergi Fir'aun, semua dah habis. Masa zaman dia, wah macam dia lah raja dan mengaku Tuhan, semua dah kena baling dalam neraka. Ya, itu maknanya sebab iman tidak ada. Maka oleh kerana itu keimanan tu adalah milik Tuhan, dia bagi bagi orang dia kehendaki. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Tuhan beri petunjuk, tak ada orang boleh sesatkan dia. Siapa Tuhan sesat, tak ada orang boleh petunjuk dia. Itu hakikat. Lepas tu di akhirat kita minta, wali-wali minta supaya kita dihisap dengan apa? Fadlihi la bi'adlihi, dengan limpah kurnia kasih sayang, bukan dengan adil. Ulama kata kalau dia cek adil dia, sangkut tuan. 70 tahun ahli ibadat, yang bila ditanya nak syurga dengan ibadat ke dengan rahmat, dia kata dia punya banyak kan. Dia kata dengan amal ibadat, bila timbang dengan nikmat mata sebelah, dia dah habis. 70 tahun ibadat, duduk di pulau, mata tak pandang maksiat, telinga tak dengar benda mungkar, punya hebat ibadat, tiba-tiba bila ditimbang dengan nikmat sebelah mata, habis kan. Belum 12 mata lagi, belum macam-macam nikmat tinggi tak terhingga kan. Habis. Jadi kita wajib memandang itu semua fadlillah, kurniaan dia, kasih sayang dia, tak ada apa kemustahakan kita maknanya. Kemudian seluruhnya yang lain dari Allah itu dipanggil insan, jin, yang macam-macam nama dia, malaikat, syaitan, langit, bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, ya, barang beku, jauhar, arat. Jauhar ni zat yang baru, arat sifat baru, semua dah keseluruhan dia yang diketahui dan yang dirasai, yang kita dapat rasa, dapat pegang, ada benda yang tak tahu adalah semua tu baharu. Apa baru? Hadis, ha alif dal sa, hadisun. Hadis mana apa manis? Zat muttasif bil hudus, zat yang bersifat dengan hudus baharu, maka dipanggil hadis. Kalau banyak jamak, dia dipanggil apa? Hawadis. Batu Tuhan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tuhan tidak ada jalan persamaan dengan segala makhluk atas apa wajah sekalipun, tak ada. Zat dia tak serupa zat kita, sifat dia tak serupa sifat kita, af'al dia tak serupa af'al kita. Sebab dia wajib kita mungkin. Wujudan dia adalah wajib. Wujudan makhluk semua mungkin. Apa benda mungkin? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tak berlaku atas ihsan. Adapun dia akan tak terima ketiadaan wujudan dia. Dia mesti ada. Sebab zat dia adalah wujud Allah Ta'ala asliyun, asal. Wujud makhluk semua dia panggil apa? Benda baru datang. Dengan rahmat Tuhan ada lagi. Tapi dalam seorang something lawan Tuhan. Dia ada menumpang dengan lawan. Jadi seluruh yang ada lain mata itu, insan, jin, malaikat, langit, bumi, semua arat ni, ya, yang diketahui dan yang dirasai, adalah baharu. Apa makna baharu? Wujudan dia didahului oleh ketiadaan dan akan bertemu dengan ketiadaan. Itu makna baharu. Arab panggil hudus. Ta'rif dia apa? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Sebab ta'rif dalam usuluddin kita kena faham. Kita sebut kalau tanya apa baharu juga kita faham. Makna baharu ma sabaqahul adam. Makna wujudan dia didahului oleh ketiadaan. Kemudian walahikahul adam, akan bertembung balik dengan ketiadaan. Ya, itu dipanggil baharu. Mana bila asal dia ketiadaan, bermakna nak pergi kepada ada mesti ada fa'il yang membuat perbuatan, dipanggil af'al. Ya, yang membuat dipanggil fa'il, pembuat. Siapa dia? Wallahu Ta'ala. Atau nikmat besar, nikmat ijad wal imdad. Nikmat Tuhan memilih kita jadikan. Kalau dia tak pilih, tak ada oleh kita kan. Ya. Lepas tu mengenal Tuhan yang besar. Sayyidina Ali kata, aku tidak minat aku dimatikan waktu kecil terus dimasuk ke syurga. Ya, aku minat bahawa aku dibesarkan sehingga aku kenal akan dia. Kenal akan Allah lalu dimasukkan ke dalam syurga. Aku minat itu. Menandakan apa? Pengenalan itu benda yang sangat penting dan sangat besar, makrifat akan dia. Jadi Allah daripada dari tiada ada dengan kudrahnya. Semua itu bergantung dengan, sebab kita kata tak bercerai dengan Tuhan. Tak bercerai bukan mana bersatu, tak bercerai dengan mana terikat.
terikat dengan dia, segala-gala dengan dia. Dan yang diciptanya dari tiada ada sama sekali, zero, kosong, adam mutlak dia panggil asal. Kalau Tuhan wujud mutlak, kita adam mutlak, ya. Kerana pada azali hanyalah dia yang ada, yang esa. Kana Allah wala syai'a ma'ah, telah ada ia, tiada satu pun serta dia. Ahad, itu mana tunggal. Lepas tu bila kita pandang pada ahad dia, nampaklah kebesaran dia. Lenyap makhluk, ya, akan hilang makhluk. Sebab ahad tunggal dia, yang lain semua apa? Bayangan. Kita boleh kita fokus, boleh dapat satu tarikan hati kita kemesraan dengan dia, merasakan kehebatan dia. Terbuka ni jalan, ya. Guna ahad dia akan fana, lenyap dan lain. Dan yang lain itu tiada ada, mana tiada pada hakikat, ya. Ada pun ada luar ni, ada ni bagian bayangan dia. Sebab ada kita tak diiktiraf oleh ulama sufi. Sebab ada yang dikenaki, ada yang mutlak yang tiada terikat. Ada pun ada makhluk semua terikat dengan dia. Yang tak terikat tunggal, dia saja tak terikat dengan sesiapa, bahkan dia yang mengikat. Maka kemudian dijadikannya makhluk untuk menyatakan kudratnya. Dijadikan makhluk untuk apa? Mentajalikan, menerangkan kudrah dia. Jadi pada sekalian makhluk ni nampak cermin kudrah dia, iradat dia, wujud dia dan segala kesempurnaan. Membuktikan bagi yang telah lalu daripada iradahnya. Jadi wujud makhluk ni dua, nampak terang taksir kesan kudrat dan nampak taksis iradat pada azal. Taksis mana Tuhan yang menentukan, dia yang menentukan ada ke tak ada ke, kecil ke besar, sifat semua dah siap. Dan kebenaran kalimahnya pada azali lagi, bukan kerana dia memerlukan, ya. Tuhan jadikan kita bukan kerana dia berhajat. Macam kita buat satu perkara, ya, kita ada berhajat, buat projek nak untung dan berhajat kepada yang baru itu. Dia berkemurahan, dia sebenarnya penimpa pengasuh, penyayang, pemurah. Menjadikan kemurahan dia. Kalau dia tak jadikan, dia tak ada. Dan menciptakan dan menugaskan, ya, bukan dari kewajipan kepadanya. Jadi semua yang dijadikan itu bukan satu kewajipan. Sebab kita bila jadi buat satu benda kewajipan, ya, kita bekerja kewajipan. Sebab tu nafkah wajib dicari, bukan, dan sebagainya. Itu maknanya apa? Itu kewajipan kita. Bila kewajipan makna apa? Ada orang atas. Kewajipan mesti ada orang atas. Orang atas yang arah. Kita makna diarah. Yang atas pengarah, dia yang marah. Wajib buat ni, wajib tinggal benda ni, jangan buat benda ni, buat benda tu. Itu makna, ya. Dia menugaskan. Adapun kita, kita ditugaskan. Apa tugas kita? Menzahirkan uluhiyah hamba. Dan bukan daripada kewajipan dia Tuhan jadikan, bukan kewajipan dia, semua mata-mata rahmat dia. Dan memurniakan semata-mata kenikmatannya dan perbaikan, bukan satu keharusan kepada dia, ya. Bukan dari kewajipan kepadanya, dan memurniakan kenikmatan dan perbaikan, ya. Bukan satu keharusan, bahkan satu keharusan. La ala sawab, bahkan satu keharusan, bukan. Sebab begitu itu harus, bukan wajib, bukan mustahil. Bahkan satu keharusan kepada dia, ya. Cuma harus bagi Tuhan. Habis. Kehebatan ahad, ketunggalan Allah SWT yang dipandang setiap masa supaya cermin hati dia makin terang. Wallah.